Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, murid-murid, hari ini kita akan belajar sejarah tahun 5. Sebelum tu semua buka muka surat 50 ya. Okey. Tajuk hari ini tentang bumi bertuah menjadi rebutan. Kenapa tajuk dia bumi bertuah menjadi rebutan ni? Sebab kita ceritakan tentang campur tangan penjajah di tanah Melayu. Minggu lepas kita belajar antara penjajah yang pernah menjajah di tanah Melayu. Apa adik siapa ingat? Siam, Portugis, Belanda, British, Jepun, keluarga James Brooke di Sarawak, Syarikat Borneo Utara British, SBUB di Sabah. Jadi sebab apa kita tanah Melayu ni menjadi rebutan kuasa-kuasa besar barat untuk ke sini. Padahal kita tanah Melayu jauh dalam peta dunia, kita jauh daripada negara-negara diorang. Sebab negara kita ni kaya dengan hasil bumi dan strategik. Selain itu, sebab juga faktor penyebaran agama, perkembangan revolusi perindustrian dan kemasyhuran mendorong minat kuasa asing terhadap negara kita. Okay. Selain daripada diorang nak kekayaan hasil bumi kita, mereka juga nak menyebarkan agama apa? Agama Kristian. Okey. Yang pertama, kita tengok dulu faktor kedatangan kuasa asing. Okey, yang pertama, sudah semestinya kedudukan strategik. Mana-mana ahli sejarah mesti akan kata sebab kedudukan Melaka ni yang strategik, sebab dia ada tepi laut dan terlindung daripada angin monsun. Kalau kamu tengok gambar ni, ini antara laluan perdagangan untuk negara-negara luar waktu dahulu menggunakan pengangkutan air. Melaka ini memang strategik. Okey, kita tengok ni. Kedudukan Melaka ni dia laluan jalan perdagangan timur dan barat. Okey, Melaka ni muncul sebagai pelabuhan persinggahan yang penting. Selain daripada berdagang di situ, Melaka juga di tempat untuk membaiki kapal-kapal yang sedang rosak. Okey, Portugis dan Belanda berminat menguasai Melaka untuk mengawal perdagangan rempah di Kepulauan Melayu. Portugis dan Belanda menjajah Melaka ni untuk mengawal perdagangan rempah di Kepulauan Melayu. Okey. Yang kedua, faktor yang kedua ialah kekayaan hasil bumi dan sumber alam. Nampak ni banyak gambarnya, kayu balak, emas, sagu, bijih, timah. Tapi sebenarnya kita tanah Melayu ni mempunyai hasil bumi yang banyak, iaitu bijih timah. Paling banyak bijih timah lah. Perak lah selalu tempat jadi penelubungan bijih timah. Okey. Sabah pula terkenal dengan sumber alam seperti kayu balak, rotan dan sarang burung. Ini melibatkan alam semula jadi. Sabah, siapa yang jajah? Syarikat Borneo Utara British, SBUB. Okay, Sarawak pula mempunyai emas, sagu dan kapur barus. Sarawak keluarga Brooke lah, James Brooke. Okey. Hasil bumi itu apa? Tengok glossary ni. Hasil yang digali daripada dalam bumi, dikorek dan dikeluarkan kerana benda tu bernilai dan jarang dijumpai. Okey. Faktor seterusnya, penyebaran agama. Okey. Kuasa asing ni mahu menyebarkan agama Kristian ke serata dunia termasuk tanah Melayu. Waktu itu tanah Melayu sudah disebarkan dengan agama Islam. Sebab itulah kalau pergi ke Melaka, banyak bangunan-bangunan Kristian, bangunan-bangunan gereja di sana. Waktu itu memang penyebaran agama Kristian sedang kuat. Okey, Raja Portugal
Okey, Raja Portugal tu Portugis lah. Okey, menggalakkan pelayaran untuk mengembangkan agama Kristian. Raja Portugal waktu tu memang menggalakkan lah dia punya apa mubalik-mubaliknya ke tanah Melayu. Okey. Seterusnya ialah revolusi perindustrian. Okey. Pada abad ke-18, revolusi perindustrian berkembang di Eropah. Okey. Sektor perkilangan seperti pembuatan besi dan keluli, pembuatan kereta serta mengetin makanan giat dijalankan. Kuasa asing memerlukan tanah jajahan untuk perdagangan bahan mentah dan memasarkan barangan mereka. Okey. Sebab apa mereka datang ke sini untuk biji timah? Biji timah ni sesuai untuk pembuatan besi ataupun tembaga. Waktu itu revolusi perindustrian memang sedang berkembang di Eropah. Jadi nak dapatkan bahan-bahan tu mereka terpaksa ke luar negara untuk mencari bahan-bahan hasil bumi tersebut. Jadi tanah Melayu ni antara yang sesuai untuk dimonopoli. Hasil bumi itu untuk dimonopoli. Kalau mereka monopoli bahan mentah, hasil bumi, mereka kaya lah. Mereka yang kuasai perindustrian dunia. Okey, kita tengok ni gambar kereta. Waktu tu kereta masih baru nak berkembang untuk pengangkutan darat. Okey. Yang terakhir sekali ialah kemasyhuran. Okey, kuasa asing mahu menempa kemasyhuran untuk sendiri-sendiri dan negara. Kuasa British muncul sebagai penjajah terbesar. James Brooke menguasai Sarawak setelah melihat kejayaan British di Pulau Pinang dan Singapura. Okey. Waktu itu memang British sebagai penjajah besar tahun awal abad 18, tahun 1800. Okey. Waktu itu British pusat pentadbirannya di Pulau Pinang dan Singapura. Jadi disebabkan British ni menjadi penjajah yang terbesar, dia mempunyai kuasa yang besar, dia punya wilayah jajahannya semakin besar. Jadi kuasa-kuasa barat ni terasa nak tercabar, nak mahu kemasyhuran juga, nak naikkan nama diri sendiri. Sebab itulah waktu itu keluarga James Brooke datang ke Sarawak untuk menguasai hasil bumi di Sarawak sebab ada hasil-hasil semula jadi. Sampai sekarang hasil semula jadi kayu balak di Sarawak memang antara hasil bumi yang popular lah. Okey. Penjajahan kuasa asing menyedarkan kita betapa pentingnya kedaulatan negara dipertahankan. Jadi sebagai rakyat kita kena pertahankanlah negara kita daripada penjajah. Okay, kita juga kena ada semangat patriotik supaya campur tangan dan penjajahan tidak berulang. Ingat, kita belajar sejarah ni supaya perkara yang lalu tidak akan berulang. Kita belajar apa peritnya perjuangan orang-orang nenek moyang kita untuk menentang penjajah-penjajah. Okey. Itu sahaja. Sekian. Terima kasih.